Hai, pada hari ini kita akan belajar tentang reaksi muka ataupun emosi diri melalui daripada buku cerita yang bertajuk Saka Mak Manap. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Hari ini cikgu mau bagi satu cerita hantu. Hari itu kamu mau minta cerita hantu kan? Betul? Hari ini cikgu mau bagi kamu satu cerita hantu. Mau dengar kah? Tidak. Tajuk cerita cikgu pada hari ini ialah hantu Saka Pak Mak Manap. Hantu Saka Mak Manap. Hantu, siapa paham apa itu hantu? Angkat tangan. Oke, hantu adalah hantu, kan? Saka itu apa? Saka adalah hantu yang orang tuh belah atau orang tuh pelihara. Paham? Mak Manap itu apa? Mak Manap ialah nama orang. Diam. Boleh cikgu mula? Jangan dulu. Tajuk cerita kita ialah hantu Saka Mak Manap. Setiap malam Jumaat, kelihatan bulan mengembang lalu bunyi cengkerik dan burung hantu kian kedengaran di waktu malam. Apa orang menangis? Penduduk kampung tahu bahwa cerita tentang Mak Manap suka melakukan ilmu hitam. Setiap malam Jumat ada bunyi cengkerik. Krik, 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 krik. Dan burung hantu. Uwak, uwak, uwak. Penduduk kampung tahu cerita tentang si Mak Manap yang suka melakukan ilmu hitam. Mak Manap tinggal di sebuah rumah usang di hujung kampung Teriang. Penduduk kampung sering diganggu belaan hantu Mak Manap. Mereka merasa tidak aman dan tentram karena hampir setiap malam dikacau hantu belaan Mak Manap. Seperti ketuk pintu, ketuk tingkap. Masih ada di dalam. Cakar dinding. Dinding. Ketika hendak tidur, mereka sering terdengar bunyi objek yang kuat jatuh dari atap rumah. Selain terhidup bau yang busuk seperti bau darah dari tingkap rumah, orang kampung sering ternampak lembaga putih bermata merah dan berwajah buruk dipenuhi darah, suka ketawa mengilai-ngilai di atap rumah Mak Manap. Sesetengah penduduk kampung sahaja yang mempercayai cerita mistik ini karena selalu mendengar perbualan jiran tetangga yang berdekatan dengan rumah Mak Manap. Hai, ada hantu kacau saya semalam. Apa tuh hantu buat? Dia pergi sana atap jalan-jalan. Pada waktu malam, 3 orang kanak-kanak baru pulang daripada belajar mengaji di masjid terletak di hujung kampung. Jalan.
Mereka melalui sebuah pokok besar yang orang kampung sering juga terlihat jelmaan lembaga yang dikaitkan dengan belaan hantu manap. Kanak-kanak tersebut bernama Ahmad, Budi, dan Fitri. Ketika mereka melalui pokok besar itu, mereka merasa takut karena teringat dengan cerita yang sering dikaitkan oleh orang kampung. Takut! Sebab ada satu pokok besar di sana. Nasib tidak menyebelahi mereka apabila mereka bertiga melihat satu sosok lembaga putih bermata merah dan berwajah borok, dipenuhi darah berada di sebalik pokok itu. Jantung mula berdegup kencang. Hantu, 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 hantu. Mereka bertiga berteriak dan berlari cepat, tetapi malangnya kaki Ahmad ditarik oleh lembaga itu. Fitri dan Budi sedaya upaya membantu Ahmad. Tarik, 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 tarik. Siapa Budi? Mereka pun berjaya melepaskan diri daripada lembaga itu dan mereka sekuat hati kemudian tanpa mereka sadari sampai ke rumah masing-masing. Dan selepas beberapa hari daripada kejadian tersebut berlaku, hal tersebut telah mencetuskan rasa takut dan bimbang semua penduduk kampung. Sebab apa? Hantu siapa? Mak Manap mengacau. Mengacau. Bagi mengelakkan perkara tersebut yang sama berulang, beberapa orang kampung berkumpul beroperasi untuk menyelesaikan masalah hantu itu. Dan Mak Manap, hantu Mak Manap yang sering berkeliaran dan mengganggu penduduk kampung. Ketua kampung, Ustaz, dan penduduk kampung berkumpul pergi ke rumah Mak Manap. Rumah Mak Manap ada hantu. Hantu dia berbaju putih, berlumuran darah. Sebaik tiba di rumah Mak Manap, beberapa orang ustaz dan penduduk kampung mahu mengusir makhluk yang dikatakan belaan Mak Manap itu. Dan kata ustaz, makhluk itu telah lama itu adalah bukanlah belaan Mak Manap, tetapi merupakan saka keturunan yang ingin mendampingi Mak Manap. Rupanya Mak Manap tidak pelihara tuh hantu tuh, tapi itu hantu mau Mak Manap pelihara dia. Nah, siapa hantu mau minta jaga? Siapa mau jaga hantu? Almasil, tolong saya, dia bilang. Kau mau? Oleh disebabkan saka tersebut tidak mendapat tuan baru yang diturunkan oleh Atok kepada Mak Manap yang terkenal satu ketika dahulu sebagai pawang yang sepatutnya diturunkan seterusnya kepada Mak Manap, maka makhluk tersebut berkeliaran dan mengganggu penduduk kampung. Akibat daripada kegiatan Atok kepada Mak Manap yang merupakan seorang pawang itu, yang melakukan kegiatan yang salah dari sisi agama, bolehkah pelihara hantu? Inilah yang telah menyusahkan keturunannya dan akhirnya Mak Manap dapat dibantu dan belaan tersebut telah dapat dihapuskan dan dibuang dengan betul. Belaan tersebut dimasukkan ke dalam satu botol dan dibuang ke laut. Supaya Tuhan itu tidak akan kacau dorang lagi. Kalau Tuhan itu mengacau macam mana? Dan
Daripada cerita tersebut, kita dapat simpulkan bahwa amalan yang baik akan dibalas dengan baik. Dan janganlah kita menjadi seperti cerita dalam hantu Mak Manap yang membela Saka yang menjadi sejak turun-temurun. Tetapi kita haruslah berserah dan meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan lebih baik daripada segala jenis makhluk jahat di bumi ini. Oke? Jadi apa kesimpulannya di sini? Apa kesimpulannya? Tuhan tuh Ecuador. Contoh emosi yang kanak-kanak telah dapat adalah emosi marah. Seterusnya adalah emosi terkejut ataupun reaksi terkejut daripada buku yang telah dibaca kepada kanak-kanak. Ini adalah emosi yang paling kanak-kanak sukai adalah emosi gembira. Seterusnya adalah emosi sedih. Emosi sedih ini terjadi apabila kanak-kanak itu merasa kecewa ataupun merajuk dengan ibu bapa ataupun rakan-rakan mereka. Untuk refleksi, murid mempunyai pengalaman tentang emosi yang pelbagai. Aktiviti bercerita merupakan aktiviti kegemaran murid-murid kerana bercerita adalah salah satu aktiviti di mana murid-murid dapat menyatakan perasaan mereka terhadap cerita yang mereka dengar selain daripada aktiviti seni kreatif. Murid yang tidak dapat menjalankan aktiviti dengan baik dibimbing oleh guru sehingga selesai. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.